Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Alia binti Maktan. Nombor metrik saya adalah 34DDT20F2007. So, pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk membuat blog menggunakan Google Site. Okay, first pergi dekat Drive and pergi dekat New. Pilih Google Site. Okay, so dekat sini anda boleh masukkan tajuk, your page title ni. Sekatilah nak masuk tajuk apa-apa. Lepas tu kita boleh masukkan teks. Kita pergi dekat insert text box. So, kita boleh add nota ke apa ke. Untuk image pula, kita boleh upload. So, kat sini kita boleh pilih gambar yang kita nak masukkan. So, untuk pergi dekat page, untuk kita tambah page baru, kita pergi dekat new page and kita masukkan tajuk page baru kita. Okey, untuk themes pula, anda boleh pilih themes apa yang anda nak bersesuaian dengan tajuk. Lepas tu apabila dah buat, anda boleh preview. Dekat sini kita boleh tengok apa yang kita dah tulis. Manakala untuk share with other ni, anda boleh add email yang anda nak and kita boleh edit sama-sama. Okey, itu saja. So, saya akan menerangkan sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang pertama ialah pengenalan. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan adat rasam. Tiga kaum terbesar di tanah Melayu ialah Melayu, Cina dan India. Majoriti penduduk di tanah Melayu ialah Melayu, hanya sebilangan kecil orang Cina datang ke tanah Melayu sebagai pedagang. Manakala orang India yang bekerja sebagai buruh. Okey, yang pertama ialah masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu merupakan masyarakat asal yang ada di tanah Melayu. Etnik Melayu terbahagi kepada tiga, iaitu Melayu Proto, Melayu Deutero dan Melayu Moden. Melayu Proto adalah Melayu purba atau Melayu asli. Manakala Melayu Deutero, mereka mendiami kawasan lembah Mekong dan Vietnam di kawasan kampung dan dusun. Manakala mereka kurang berhijrah dan mempunyai bahasa yang seragam. Okey, ini adalah Melayu Proto, manakala ini adalah Melayu Deutero. Melayu Moden, mereka merupakan masyarakat yang bercampur dan berkahwin dengan Melayu Proto dan Melayu Deutero. Okey, ini adalah Melayu Moden. Okey, yang kedua ialah masyarakat Cina. Orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua terbesar di negara ini. Malaysia dan Cina telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan. Sebelum kedatangan British, bilangan masyarakat Cina terlalu kecil dan bekerja sebagai peniaga. Mereka berhijrah masuk ke tanah Melayu beramai-ramai apabila pengambilan kuasa oleh British di Pulau Pinang. Masyarakat Cina berasal dari perkampungan Huangho dan Tu Queen. Dan yang ketiga ialah masyarakat India. Orang India ialah satu kaum yang berketurunan daripada mereka yang berhijrah daripada India semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Orang India telah berhijrah ke Tanah Melayu sejak 2000 tahun. Next, saya akan terangkan faktor pembentukan masyarakat majmuk. Terdapat tiga faktor pembentukan masyarakat majmuk. Yang pertama ialah faktor ekonomi kolonial. Faktor ekonomi kolonial terbahagi kepada dua, iaitu perkembangan pesat perusahaan biji timah dan getah. Perkembangan pesat perusahaan biji timah telah menyebabkan kemasukan buruh dari China. Akibat perkembangan revolusi perindustrian, permintaan tenaga buruh semakin tinggi dan dasar British yang menggalakkan kemasukan buruh-buruh India telah menarik minat mereka ke negara ini. Perkembangan ekonomi yang pesat dan pertapakan modal asing di tanah Melayu, terutamanya dalam sektor perkembangan biji timah, telah menarik minat orang Cina ke negara ini dan perusahaan getah di tanah Melayu pada awal abad ke-20 meningkatkan keperluan tenaga buruh. Faktor yang kedua ialah kegiatan ekonomi yang berbeza. Orang Cina melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi yang berasaskan perlumbungan biji timah dan perniagaan. Manakala orang India pula menjadi buruh di ladang getah dan estet. Orang Melayu melibatkan diri dalam sektor pertanian sebagai petani dan pelayan. Manakala faktor sosial ialah corak penempatan yang berbeza dan mengikut kaum. Orang-orang Cina tinggal dan menetap di kawasan Lombok yang kemudiannya berkembang menjadi bandar-bandar utama seperti Ipoh, Taiping, Kuala Lumpur dan Seremban. Orang-orang India pula tinggal di kawasan ladang getah dan estet yang terpencil dari orang Melayu dan Cina. Orang-orang Melayu pula tinggal di kawasan kampung dan pinggir-pinggir bandar. Yang ketiga ialah faktor politik, dasar pencadar perintah serta dasar-dasar yang dilaksanakan oleh British. Menyebabkan ketiga-tiga kaum ini hidup terpisah antara satu sama lain. Peranan ditentukan untuk setiap kaum untuk memastikan mereka tidak dapat berinteraksi antara satu sama lain. Tujuan British adalah untuk memudahkan mereka mentadbir tanah Melayu. Dasar kerajaan British yang menggalakkan kemasukan orang India dan Cina ke tanah Melayu bagi menampung kekurangan tenaga buruh dalam perusahaan perlombangan biji timah dan getah. Dan yang terakhir ialah kesan perubahan masyarakat majmuk. Yang pertama, percampuran budaya. Yang kedua, perubahan hak status sesuatu masyarakat atau bangsa. Yang ketiga, satu bangsa, satu negara. Dan yang keempat ialah kehilangan budaya asal sesuatu kaum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, saya Nik Nurul Huda binti Nikdin, nombor pendaftaran 34DDT20F2014 dan saya akan terangkan tentang huraian aspek kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Tahukah anda, wujud perbezaan di antara masyarakat di Malaysia seperti bahasa, cara hidup, ekonomi, politik, tempat tinggal dan hubungan sosial.
So, majoriti untuk kaum di Malaysia ini adalah Melayu, Cina dan India. Melayu merupakan kaum terbesar atau bumi putera bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan juga perhubungan sosial. Untuk kaum Cina pula, masyarakat Cina di Malaysia wujud sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, meningkat semasa kedatangan British ke Tanah Melayu, terutamanya ketika pengambilan Pulau Pinang dan Singapura. Kebanyakan mereka berasal dari kawasan Fukien, Kuantung dan Guangxi yang terletak di selatan China. Untuk kaum India pula, kedatangan awal orang India adalah ketika pengganut Hindu-Buddha menyebarkan agama seterusnya. Kedatangan orang India adalah sebagai pedagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi Hazin binti Muhammad Rasti. Nombor matrik 34 DDT 20L2018. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan masyarakat kaum Melayu. Masyarakat Melayu merupakan kaum terawal yang merupakan kaum majoriti. Keseluruhan orang Melayu di Tanah Melayu menganut agama Islam yang dibawa masuk ke Tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu antara abad ke-14 dan ke-15. Kerajaan Melayu Melaka merupakan pusat penyebaran agama yang terkenal di Tanah Melayu. Yang kedua adalah masyarakat Cina. Kedatangan Cina ke Tanah Melayu telah merubah struktur kemasyarakatan. Mereka telah membawa masuk agama dan kepercayaan yang mereka anuti. Yang ketiga adalah kaum India. Masyarakat India datang ke Tanah Melayu turut mengamalkan agama dan kebudayaan yang diamalkan dari tanah air mereka. Agama yang paling banyak dianuti oleh masyarakat India adalah agama Hindu. Setiap penganut agama Hindu perlu sentiasa menyesuaikan diri untuk hidup demi masyarakat dan memberi kepuasan kepada nenek moyang dan Tuhan mereka. Kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu. Bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu adalah dari kelompok bahasa Austronesia, iaitu terbahagi kepada 3. Yang pertama, Semenanjung Kepulauan Melayu terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Yang kedua adalah Melanesia dan Kepulauan Sekitar. Yang ketiga adalah Polinesia dan Kepulauan Sekitar. Sebelum kedatangan Barat, orang Melayu menggunakan tulisan Jawi sebagai bahasa tulisan. Dan ini adalah contoh tulisan Jawi. Masyarakat Melayu mengamalkan 2 jenis adat, iaitu adat Temenggung dan adat Pepatih. Seterusnya adalah masyarakat Cina. Masyarakat Cina, Datuk Kong. Paling terkenal di Kelantan dengan gelaran Datuk Kong. Datuk Kong ialah dewa yang dikatakan dapat memberi kekayaan dan rezeki kepada mereka yang rajin berzikir namanya berulang-ulang kali. Kepercayaan dalam adat, masyarakat Cina percaya pada angka yang memiliki elemen positif dan negatif. Angka 4 membawa kepada sial dan negatif kerana bunyi angka 4 sama dengan si, sama seperti mati. Angka 8 pula membawa kepada kemewahan dan masa depan yang cerah. Jadi ada di kalangan orang Cina sanggup menghabiskan ribuan ringgit bagi mendapatkan angka yang cantik. Seterusnya adalah masyarakat India. Masyarakat India. Kematian umpama tidur sementara bagi masyarakat India. Bagi masyarakat India, diorang mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Sarjana India juga menyatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad. Walaupun jasad akan hancur, ia akan kembali ke alam barzah. Dalam masyarakat India, mayat akan dibakar atau dikebumikan. Untuk melaksanakan upacara ini, pelbagai adat ditentukan. Okey, so untuk proses integrasi ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu segregasi. Untuk segregasi, pada tahap ini, setiap kaum mempunyai latar yang berbeza dan hubungan yang minimum. Ini merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. Pemisahan ini berlaku di dalam beberapa keadaan, di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan juga kemudahan awam. Mereka ini tinggal di dalam satu kawasan tetapi kurang berhubung kecuali hanya berkaitan dengan hubungan ekonomi. Ini dapat digambarkan ketika zaman penjajahan Inggeris, segregasi ini wujud sama ada kawasan itu ada undang-undang ataupun tidak. Okay, so untuk akulturasi, proses yang dikenali sebagai asimilasi budaya yang terjadi apabila
Apabila manusia kumpulan minoriti menerima norma, nilai serta pola-pola tingkah laku budaya dalam golongan majoriti. Proses ini merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur asal. Okey, so untuk asimilasi merupakan satu proses yang dikenali sebagai struktur atau membezakan daripada akulturasi atau asimilasi budaya. Konsep asimilasi menyatakan tentang kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaitan rapat. Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza, iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal seperti warna kulit dan darjah sejauh mana ciri-ciri sesuatu budaya itu berbeza dengan budaya kelompok dominan. Untuk amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan menghasilkan ras yang baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi apabila perkahwinan campur antara etnik atau ras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Nur Adlina Amali binti Tengku Hisham. Nombor matrik 34 DDT 20F2022. Okey, untuk next saya akan present cabaran masyarakat majmuk di Malaysia. Ada 3 iaitu bangsa, ekonomi dan agama. Okey, yang pertama adalah bahasa. Di dalam Malaysia terdapat lebih kurang 19 bahasa suku di Malaysia dan ini menggambarkan betapa banyaknya bahasa pertuturan yang digunakan di negara ini. Kepelbagaian bahasa pertuturan ini menyebabkan akan timbulnya masalah komunikasi di kalangan rakyat yang pelbagai. Sekiranya setiap bahasa hanya mengutamakan bahasa-bahasa pertuturan mereka sahaja akan menyebabkan terjadinya pemisahan pergaulan di antara satu bangsa dengan bahasa yang lain. Dan akan terjadi pergaulan yang amat minimum di kalangan bangsa-bangsa ini. Ia adalah kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik sesama masyarakat lain kerana mereka hanya fasih menggunakan bahasa ibunda mereka sahaja. Ini akan menyebabkan hubungan di antara masyarakat yang berlainan bangsa menjadi renggang dan tidak mesra. Dan ini akan membuka ruang-ruang untuk menyebabkan terjadinya konflik di antara kaum. Untuk cara penyelesaian kepada masalah ini ialah pihak kerajaan perlu meningkatkan lagi usaha dalam memantapkan penggunaan bahasa Melayu yang telah diangkat menjadi bahasa kebangsaan terutamanya di peringkat pendidikan rendah. Segala urusan rasmi dan juga tidak rasmi perlulah menggunakan bahasa kebangsaan. Akhbar yang menggunakan bahasa ibunda, bahasa lain seperti Yan, Siang, Au, akhbar Cina, Tamil Nisan, akhbar India perlu mempunyai satu sisipan slot di dalam akhbar tersebut untuk mempelajari bahasa kebangsaan ini bagi membolehkan rakyat-rakyat yang bukan dari kalangan orang Melayu dapat mempelajari dan memantapkan lagi penguasaan mereka di dalam bahasa kebangsaan. Cabaran yang kedua adalah ekonomi. Masyarakat India tinggal di kawasan ladang getah manakala masyarakat Cina tinggal di kawasan Lombong Biji Timah. Dan yang ketiga adalah Melayu tinggal di kawasan bercutut tanam dan melakukan kerja-kerja kampung. Cara penyelesaian bagi ekonomi adalah antara tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan setelah berlakunya peristiwa ini ialah dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Ia diwujudkan bagi merapatkan jurang ekonomi di antara kaum yang terdapat di Malaysia, terutamanya di kalangan orang Melayu yang jauh ketinggalan berbanding kaum lain. Dasar ini telah diperkenalkan pada tahun 1970 dilancarkan oleh kerajaan Malaysia melalui rancangan jangka panjang RPJP antara tahun 1971 hingga 1990. Yang ketiga adalah agama. Dari apa yang dinyatakan di dalam perlembagaan tersebut ialah agama Islam yang diiktiraf dalam perlembagaan Malaysia sebagai agama rasmi persekutuan. Namun penggunaan agama lain masih dibenarkan untuk mengamalkan agama masing-masing tanpa sebarang gangguan. Namun begitu, kadang-kadang terdapat isu yang sensitif yang dibangkitkan antara agama yang jika tidak ditangani dengan baik boleh mencetuskan konflik dan rusuhan antara agama lain. Antara isu yang pernah timbul yang membabitkan soal sensitiviti agama ialah berkaitan tuntutan jenazah orang yang telah memeluk Islam oleh keluarganya yang tidak Islam, pembinaan rumah ibadat orang bukan Islam di kawasan penduduk majoriti Islam, dan terkini ialah iklan Hari Raya Aidilfitri yang menyelitkan unsur-unsur agama lain seperti terdapatnya elemen Santa Claus. Penyiaran iklan oleh sesebuah syarikat televisyen swasta telah menyebabkan umat Islam marah dan dibantah keras oleh pihak-pihak yang memperjuangkan agama lain. Untuk cara penyelesaian adalah secara umum isu agama. Okey, cara penyelesaian bagi agama adalah secara umum isu agama selalu disentuh oleh mana-mana pihak yang akan menimbulkan masalah dan konflik yang besar seperti rusuhan atau peperangan. Oleh itu yang demikian, pihak kerajaan telah menggubal beberapa undang-undang bagi mengatasi masalah ini. Antara undang-undang tersebut ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Keselamatan Dalam Negeri atau di dalam bahasa Inggeris iaitu disebut Internal Security ISA dan undang-undang lain di dalam Malaysia.
Untuk kesimpulannya adalah kesepakatan di antara kaum dan penganut agama yang berlainan bangsa di dalam sebuah masyarakat akan menjadikan sesebuah negara itu harmonik dan dapat bergerak secara normal dan dapat memajukan kemajuan demi kesejahteraan rakyat.